China sejak sekian lama melihat Taiwan sebagai salah satu wilayahnya yang terpisah yang perlu disatukan semula. Taiwan bagaimana pula melihat negaranya sebagai sebuah negara yang merdeka yang mempunyai pemerintah yang sah di sisi undang-undang dan dipilih secara demokratik. Apakah sebenarnya sejarah di antara kedua negara ini? Dalam video kali ini, kami akan kongsikan 5 fakta yang anda perlu tahu tentang konflik geopolitik di antara China dan Taiwan. Yang pertama, di manakah lokasi Taiwan? Taiwan merupakan sebuah pulau bersaiz 36,197 km persegi yang terletak lebih kurang 160 km dari selatan China. Ia merupakan pulau pertama dalam First Chain Island yang dicadangkan dalam polisi luar Amerika Syarikat yang telah dirangka oleh John Foster pada tahun 1951 ketika berlakunya Perang Korea di antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kedua, kenapakah wujudnya konflik di antara China dan Taiwan? Apakah sejarah di antara kedua negara ini? Mengikut sejarah, penduduk awal di Taiwan berasal dari keluarga Austronesia yang menetap di pulau berkenaan 6,000 tahun yang lalu. Kajian genetik menunjukkan penduduk asal di Taiwan mempunyai rumpun keturunan yang berasal dari Malaysia, Filipina, Brunei, East Timor, Indonesia, Madagaskar dan juga Polinesia. Pada abad ke-17, migrasi penduduk Han bermula secara besar-besaran di bawah pemerintahan Belanda dan migrasi bersambung di bawah pemerintahan kerajaan Tung Ning. Taiwan kemudiannya berada di bawah dinasti Qing dari tahun 1683 sehingga 1895 sebelum berada di bawah pemerintahan Empayar Jepun. Republik China yang telah menggulingkan dinasti Qing pada 1911 kemudiannya telah mengambil alih Taiwan setelah Jepun menyerah kalah pada tahun 1945 dalam Perang Dunia Kedua. Disebabkan peperangan sivil China yang berlaku di antara Parti Komunis yang diketuai oleh Mao Zedong dan Parti Nasionalis Kuomintang, tanah besar China telah diambil oleh Parti Komunis pada tahun 1949. Parti Nasionalis Kuomintang telah pergi ke Taiwan. Pusat pemerintahan Parti Kuomintang hari ini adalah terhad kepada Taiwan dan hanya ke atas beberapa kepulauan kecil di sekitarnya. Semenjak itu, konflik di antara kedua negara itu timbul. China menekan negara-negara lain agar tidak mengiktiraf Taiwan sebagai sebuah negara bebas yang sah. Sehingga tahun 2022, hanya 15 negara di seluruh dunia termasuk Vatikan yang mengiktiraf Taiwan sebagai sebuah negara yang bebas. Soalan yang ketiga, bolehkah Taiwan melindungi negaranya? Jika dibandingkan kekuatan ketenteraan di antara China dan Taiwan, Taiwan sememangnya tidak mampu melawan kekuatan ketenteraan China. China mempunyai kelengkapan yang lebih menyeluruh serta mempunyai kekuatan dalam bentuk tenaga ketenteraan. Dalam konflik peperangan terbuka, apa yang Taiwan mampu lakukan adalah dengan memperlahankan serangan dari China dan membuat serangan secara gerila sementara menunggu bantuan luar. Bantuan luar kemungkinan boleh datang dari Amerika Syarikat. Walaupun begitu, pendirian Amerika Syarikat tentang status Taiwan masih diragui. Ini disebabkan secara diplomatiknya Amerika mempunyai One China Policy di mana mereka hanya mengiktiraf satu kerajaan China sebagai yang sah dan mereka juga mempunyai hubungan rasmi dengan kerajaan China. Soalan keempat, apakah pentingnya Taiwan kepada dunia hari ini? Taiwan merupakan antara pengeluar chip komputer yang terbesar di dunia. Kebanyakan peralatan elektronik dari telefon, laptop, jam dan sebagainya menggunakan chip buatan Taiwan. Syarikat Taiwan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC memonopoli hampir separuh dari pasaran chip dunia. Yang kelima, apakah reaksi rakyat Taiwan tentang konflik di antara China dan Taiwan ini? Kebanyakan rakyat Taiwan tidak mengambil pusing masalah politik di antara Taiwan dan China. Pada bulan Oktober 2021, satu kajian yang dijalankan oleh Taiwan Public Opinion Foundation telah membuat bancian tentang adakah mereka merasakan bahawa peperangan dengan China ini akan berlaku. 64.3% menyatakan bahawa mereka merasakan peperangan di antara kedua buah negara ini tidak akan berlaku.